Selamat datang ke Terokatek. Kita sudah pun sampai ke penghujung tahun 2021. Terokatek bangga dapat sampaikan kepada anda bakat tempatan dalam teknologi dengan pendekatan yang kreatif termasuk memberi peluang kepada para peminat mengajukan soalan kepada tetamu jemputan bermula dari episod ke-11 hingga episod ke-17. Mari kita ikuti imbasan ini semuanya dalam Terokatek. Segmen pertama ni, Terokatek ingin memberi penghargaan kepada wanita Malaysia yang berbakat dan berjaya dalam industri terutamanya dalam bidang teknologi dan otomotif. Mari saya perkenalkan Ramona Azwin. Dia seorang pemain profesional e-sport CSGO, tim kapten yang berpengalaman dan telah mencapai banyak kejuaraan, sempat luangkan masa untuk terangkan peralatan elektronik e-sport canggih. Kerjaya dalam e-sports ini menarik dengan teknologi yang sentiasa berkembang, tetapi bagi Ramona, untuk berjaya perlu ada disiplin, sentiasa asal bakat dan committed. People always assume and ingat macam kalau kita buat e-sport ni is like everyday kita main game, duduk dekat komputer main game. It's not. We have other schedules that we have to do, like we eventually watch our demos, meaning our playback, our games, and we look at what is the new meta, the methods of the up-to-date trend of how the game is being played. We have to update ourselves individually and also as a team. I'm a professional athlete. I play this competitively. Kalau you tengok all over the world, we have streamers. We have streamers who eventually it's a paying job for them. You know, they entertaining people from their homes. You know, by playing game, by sharing knowledge, by doing a lot of things, a lot of sets of things that falls under the category of e-sport. So it's just not about being competitive. It's also there's different job scope for it in all. So we have commentators, like you said, so we have analysts, we have people who has certain sets of skill. Kalau back then, when I started, we cannot use this. You know, we cannot use this at least from our homes. Yeah. But right now, with all the things that's being given to us and all the easy access to us things, it's becoming so big and so great. And somehow I don't see myself why, you know, this is not the line. Yep. Jika saya berminat untuk menceburi dalam bidang e-sport dengan lebih mendalam, apakah perkara yang perlu saya lakukan? Yang pertama, for me, I'm a female gamer. I started off not in the easy route, tak senang. The first thing kita kena ada is self-discipline and pendirian diri, and kena tahu apa kita nak. Because the journey is not going to be easy, especially when it comes to e-sport. It's a sport where banyak orang tak recognize, and I always say that people always think orang nak buat e-sport ni nak main game sahaja, because they can't see through it. So it's our job to educate them as well when we are learning what is e-sport. Wanita kuat seterusnya merupakan pengasas bersama F-Tune Racing Suspension Sdn Bhd, Nazatul Shima Mamat. Sebagai suspension expert, bos kita ni memang tahu pasal kereta sebab dia pun racer juga. Jarang-jarang ada usahawan wanita dalam otomotif, namun dengan visi dan kepimpinan efektif, Shima membangunkan F-Tune sehingga dikenali di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Bersama suaminya Wan Ahmad Farouk Shah, mereka memastikan produk yang dikeluarkan mengikut R&D dan teknologi terkini dan berkualiti. Daripada segi tu, benda tu dah jadi bagus sebab ramai orang mencari local product daripada yang di luar sana, because they understand apa-apa berlaku diorang boleh datang balik, dan benda tu secara automatiknya membantu ekonomi negara juga. So ni dan daripada segi pendidikan, kita juga ada dah banyak juga kolej-kolej automotif di luar sana yang ambil tahu juga pasal suspension ni. Melalui MARI juga Shima, workshop transformation program adalah program yang baiklah kepada semua SMEs, pembengkel, mekanik semua, kerana boleh mendapat lebih knowledge lah
Kan? Betul. Saya sebenarnya memang join WTP. Dalam industri ni selain kita nampak benda tu hanya sebagai sales point, kita juga kena bantu the next generation daripada apa yang kita boleh buat. Dan macam mana kita nak tahu suspension kita tu perlu disegarkan? Secara basic, kalau kita pakai standard absorber, bermakna standard absorber ni yang kalau kita beli kereta, absorber tu memang dah ada sekali. Yang itu di antara 50,000 ke 80,000 kilometer memang sepatutnya dah kena tukar lah. Tapi depending juga macam mana cara penggunaan dia. Kalau dia memang pakai jenis yang lasak-lasak tu, mungkin sebelum 50,000 tu dah bunyi-bunyi lah. So maknanya itu satu indication that you kena come and check. Second, kalau you rasa kereta you dah macam tak level, tersengit ke, dan kemungkinan absorber itu dah habis minyak ataupun dia dah bocor. Wow, hebat betul. Go ladies. Tahniah. Shima F. Tune juga berkongsi dia pernah menyertai program Workshop Transformation Program oleh MARI bagi membantu usahawan bengkel. Apa kata kita ikuti imbasan tentang dua tetamu otomotif seterusnya. Pakar dalam perbaiki bumbung kereta sunroof, Karuf Motorsport Sdn Berhad bermula dari workshop kecil sehinggalah berkembang dengan beberapa cawangan. Mazan Abdul Manan sebagai pengarah urusan pastikan servis dan kualiti kerja perlu pada tahap terbaik. Sebab tu, pelanggan sampai satu Malaysia datang kat Karuf. Selain pelaburan kepada peralatan, Karuf pastikan promosi dan perkembangan terkini di media sosial diberi fokus seperti yang dibimbing dalam program WTP MARI bagi menarik lebih ramai pelanggan. Kita punya expertise adalah daripada segi bumbung kereta dan juga refurbish dia punya roof lining. Kita akan, staff saya akan check kereta tu dan kita akan buat pengukuran lah pada segi bentuk bumbung tu, sama ada kalau kereta tu bumbung dia bulat dan kita kena cari surface dia yang bulat juga. Nanti kalau tidak, nanti kelakar kan, ada kereta nampak macam flower horn pula, bumbung dia rata, tiba-tiba sunroof dia jadi bulat kan. So kita kena tengok pada pemilihan barang tu lah, kesesuaian dia. Untuk Mazan, pandangan sebagai usahawan melalui program Workshop Transformation Program oleh MARI. Daripada segi cash flow, kan, kebanyakannya kadang-kadang kita berniaga ni banyak yang main bantai. So bila kita masuk dalam workshop transformasi program ni, kita akan diajar cara-cara macam mana untuk mengurus syarikat kita, macam mana untuk menangani apa masalah-masalah yang kita hadapi, so that kita tahu apa cara ataupun macam mana untuk kita gunakan sistem-sistem yang sebenarnya yang telah ada di pasaran untuk meningkatkan jualan kita dan juga meningkatkan mutu kualiti kerja kita sebenarnya. Saya difahamkan jika kita memotong sebahagian daripada bumbung kereta, ia akan mengganggu structural integrity sesebuah kenderaan. Pengubahsuaian pada kulit bumbung saja yang kami lakukan. So in terms of chassis dan ketahanan daripada bumbung tu, memang tak payah risau pasal kita tak boleh nak potong bumbung tu. Sebab kalau kita dah potong struktur bumbung kereta tu akan jadi kereta scrap ataupun kita potong. So apa yang kami lakukan sebenarnya adalah mengikut kepada piawaian dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. So in terms of tulang pun, bila masuk sunroof dia memang dah ada tulang dia sendiri. So tak perlu risau bumbung tu jatuh ke, sebab kita akan bagi warranty daripada segi pemasangan dan juga kebocoran. Dalam episod 14 pula, Teroka Tech bersama Faizal Hakim Abdul Aziz, pengasas MB Performance yang memasarkan alat ganti motosikal. Sikap ingin tahu dan terus belajar memastikan usahawan muda kita ini mengetahui setiap proses menghasilkan produk termasuk teknologi, reka bentuk, pemasaran, permintaan pelanggan dan sebagainya. Inovasi dan kemampuan mengikut trend terkini berjaya membawa kelainan dan kejayaan kepada MB Performance. Bila kita keluarkan produk tu, kita develop. Kita tak ada main buat dia, kita buat ikut trend. Kita menghasilkan sesuatu yang berbeza. So kat situ menampakkan customer minat. Dan itulah kita semakin bagus sebab
kita dapat feedback. Bila contoh ada masalah, kita akan melihat barang tu dan kita compare kan. Lepas tu kita buat drawing. So kita buat lebih better. Apakah kita boleh tambah baik dari segi contoh benda tu sebab terlalu berat, dia menyebabkan enjin tu vibrate. So kita kena kurangkan berat dia. So bila kita kurang, dia akan jadi dia lebih rapuh, lebih cepat rosak. So kita kena cari kat mana punca-punca yang benda tu bukan titik untuk dia rapuh tapi dia boleh menyebabkan ringan. So kat situ bermainnya kita menggunakan teknologi analisis. Kita melalui drawing tu kita boleh analisis dekat mana yang tempat lemah, yang kat mana kalau kita ubah pun dia tak ada memberi kesan buruk kepada enjin. Itu yang kita buat. What are the consideration need to be taken when designing an exhaust system? Kita bila design satu, kita kena tahu dulu enjin tu dia boleh output dia macam mana. And then barulah kita create exhaust. Exhaust ni adalah perkara yang boleh dikatakan hampir terakhir sebelum sebuah enjin tu dibuat. Mari sentiasa inovatif dalam membantu industri termasuk mencari solusi ketika cabaran pandemik. Apa itu Mari Tracker? Selain itu, jom kita ketahui pendekatan pemain industri dalam pembangunan robot dan juga IoT dalam aquaculture. Dalam situasi pandemik, keseimbangan dari segi keselamatan, ekonomi dan kelangsungan hidup perlu dititik beratkan. Dengan gabungan tenaga pakar Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia, MARI, telah berjaya membangunkan alat penjarakan sosial MARI Tracker. Nizma Muhammad Nazar, Ketua Pegawai Informasi MARI, terangkan secara terperinci apa itu MARI Tracker dan teknologi yang diterapkan. MARI Tracker adalah merupakan peranti Bluetooth low energy untuk mengesan kontak rapat di dalam sesebuah organisasi ataupun syarikat, di mana melalui MARI Tracker ianya dapat dikesan dengan lebih accurate. Okay. So ia melibatkan teknologi clip-on tag Bluetooth low energy, kita ada gateways and also cloud computing untuk mendapatkan data dan menganalisis data tersebut. Terokatek juga amat tertarik dengan hala tuju Ketua Pegawai Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari, yang optimis dengan keupayaan MARI Tracker yang dapat menguruskan pandemik dengan lebih teratur di peringkat ekonomi mahupun keselamatan rakyat. Jadi bila berlakunya COVID-19 positif tersebut, memang nak tak nak memang kena buat kuarantin. Yang penting kita tak boleh kuarantin sewenang-wenangnya semua pekerja. Jadi sebab itulah MARI Tracker diguna pakai walaupun dah vaksin sekarang ini, status vaccination di Malaysia is high, but MARI Tracker, the ability to track who are the close contact to the positive COVID-19 is still very important to ensure that the continuity of operations ianya dapat berlangsung dengan sempurna efektif. Apatah lagi sekarang ini kita Malaysia, pihak kerajaan sudah pun orang kata meluluskan pengoperasian kilang-kilang di seluruh negara. Jadi lagi pentinglah untuk adanya selain daripada SOP yang sedia ada, penting bagi pihak kilang dapat mengawal keadaan COVID di dalam kilang-kilang mereka. Adakah penggunaan MARI Tracker ini akan diperluas kepada pihak lain seperti hospital dan polis? Tak lama lagi insya-Allah kita memang akan bekerjasama dengan beberapa kementerian yang lain untuk kita memperkenalkan MARI Tracker di sektor-sektor yang lain seperti sektor selain pada construction, kita ada sektor-sektor tourism, kita ada sektor retailing yang kita akan memperkenalkan konsep MARI Tracker ini di sektor tersebut. Dalam imbasan seterusnya, kita belajar tentang kemampuan robot. Robot seperti Zalfa dibangunkan oleh Dr. Yong Chi Fai, Profesor Madya Universiti Teknologi Malaysia dan pengasas bersama DF Automation dan Robotics Sdn Berhad. Bangga untuk ketahui pakar teknologi Malaysia tidak asing lagi dengan proses membina robot untuk pasaran antarabangsa. Zalfa LGB adalah robot yang design untuk electric manufacturing, and this is how we all started juga. Dia boleh carry up to 300 kg dan 500 kg. Robot tu kita design standard yang boleh diubah sesuai kepada beberapa aplikasi yang berbeza.
So dalam robot ni dia ada software yang penting daripada DM juga yang pakai NavWiz, Navigation Wizard. This is where the programmer ataupun user boleh program senang saja. For example, robot kat sana, dia boleh tengok map, create the map, lepas tu dia create template pun drag and drop. Lepas tu robot tu dah boleh jalan. Besides industrial, what areas will be impacted the most in our life in terms of AI and also robotics? I think yang sangat impacted a lot is actually ourselves, the service robot for home or for public usage. In fact, service robot dan juga even e-commerce ataupun macam Netflix, Shopee dan Lazada sebenarnya ada AI juga. So, apa yang mereka gunakan AI ni sebagai contoh, bila you beli barang dekat e-commerce kan, tiba-tiba you nampak, oh, you recommend saya beli kan, you akan klik untuk beli kan. Sebenarnya kat belakang tu ada big data AI, dia dah tahu you akan beli benda ni dan sekian-sekian. So we call it as e-commerce or extreme personalization. Teknologi merupakan kemestian dalam zaman moden ini termasuk industri penternakan. Bagaimana IoT diguna pakai dalam industri aquaculture? Dr. Muhammad Hanif Muhammad Ramli dan Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad dari Pengajian Kejuruteraan Mekanikal College Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam berkongsi tentang penternakan udang gala yang terkawal dengan adanya peralatan teknologi sekaligus bantu penternak tempatan berdaya saing. Sebenarnya kelebihan IoT di dalam aquaculture ni adalah untuk memudahkan kita lah memantau parameter air, kualiti air, keperluan-keperluan yang perlu kita lihat sama ada dia punya data-datanya tepat ataupun data-datanya kurang ataupun perlu tak kita melakukan kawalan terhadap sistem tersebut. Kalau dulu dia menggunakan kaedah yang tradisional, jadi dia kena observe lah kan. So kena observe, contohnya dalam tempoh setengah jam kena tengok kualiti air bagaimana. Biasanya dia menggunakan experience dia ataupun pengalaman dia bagaimana dia guna, contohnya dia celup jari dia kan. So bila dia celup jari, okey dia tahu ini temperature dia berapa, suhu dia berapa. So kali ni bila dia menggunakan sistem yang lebih canggih lah kita kata, dia boleh menggunakan phone dia untuk memerhatikan data. Adakah dengan menggunakan kaedah IoT, penternak dapat mengurangkan kadar pencemaran dan kadar kematian ternakan? Bila kita menggunakan sensor-sensor ataupun penderiaan yang khusus, yang cukup dan dibantu pula dengan pengusaha yang mengambil tindakan bila ada keperluan, contohnya untuk menukar air, kemudian untuk memberi makan, kemudian untuk membersihkan kolam, sudah pastilah kadar kematian akan berkurangan. Pengalaman saya menemu ramai bakat tempatan di Terokatek musim pertama dan musim kedua, kesemua mereka mempunyai skill dan pengetahuan tinggi serta minat dalam kepakaran masing-masing. Pendedahan teknologi terutama kepada generasi muda dapat menyediakan mereka berdaya saing, malah ia akan membawa Malaysia ke hadapan. Sebelum mengundur diri, saya hos anda Sharon Wee ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia mengikuti Terokatek dan selamat tahun baru 2022.